di Selangor, di Pulau Pinang. Setiap tahun penambahan sangat dahsyat. Tapi soalannya ialah dengan begitu banyak mahat tafsir Al-Quran dan sebagainya, berapa buah sekolah yang ada silibus untuk memahami 30 juzuk Al-Quran? Saya ingat tidak ada. Kalau ada, tolong bagi tahu saya. Saya ingat tidak ada. Malah pengajian di universiti dan sebagainya pun tidak memahami 30 juzuk Al-Quran. Sekadar surah-surah tertentu dan sebagainya. Kerana itu Al-Quran ini dianggap dalam masyarakat kita, bila sebut Quran, yang kita nampak ialah man arid li sukun, man asli, kan, dengung dan sebagainya. Kita tidak nampak Al-Quran sebagai satu cara hidup. Kerana itulah kefahaman Al-Quran ini saya cuba perkenalkan dalam masyarakat awam yang kita tak boleh bahasa Arab. Itu kenyataannya. Untuk belajar bahasa Arab, untuk faham Al-Quran, rasanya berapa betul nak faham? Kalau boleh faham. Dan kita sibuk dengan kerja-kerja, dan dalam usia yang kita dah tua, kita tak sempat untuk belajar bahasa Arab lagi. Maka saya susun kuliah kefahaman Al-Quran ini sebagai satu bantuan kepada orang awam untuk mereka perlahan-lahan memahami Al-Quran. Mula dengan 4 surah dahulu misalnya. Kemudian insya-Allah doakan saya tulis lagi siri yang berikutnya, mungkin 10 tahun, 20 tahun atau 15 tahun, kalau saya nyawa panjang, habis 30 juzuk, sekurang-kurangnya ada sesuatu yang ditulis oleh orang Malaysia. Kenapa tuan-tuan? Kerana negara lain, jiran kita Indonesia, mereka berbangga dengan Hamka. Tafsir Al-Azhar memang diiktiraf dunia sebagai satu tafsir yang cukup luar biasa. Hatta Singapura yang sebuah negara yang sangat kecil dibandingkan dengan Malaysia ini, jumlah penduduknya tak ramai pun, mereka boleh bangga. Mereka ada tafsir Al-Quran 30 juzuk yang ditulis oleh rakyat mereka, iaitu tafsir Amrul Asir 30 juzuk. Malaysia tidak ada. Pada saya ini sangat memalukan, terutama kepada golongan agama seperti saya. Mana pergi lepasan Azhar, lepasan Universiti Tempatan dalam bidang tafsir dan sebagainya. Kenapa tidak ada hasil? Jawapannya ialah kerana kalau cetak pun orang Melayu tak mau membaca. Sebab fahaman kita Al-Quran hanya nak baca dapat pahala. Kan? Bila masuk bulan puasa pakat gelut nak khatam Quran. Tapi kita tak gelut untuk faham apa Allah kata kepada kita. Tak rasa kalau 30 juzuk kita duk pegang selalu ni, yang kita muliakan sangat ni, yang kita baca setiap hari ini, apa sebenarnya Allah nak pada kita. Akhirnya kita tak faham Al-Quran, kita tak faham Islam tu apa dia, kita dapat Islam daripada orang lain. Jadi dalam buku kuliah kefahaman Al-Quran ini, saya buat 4 surah, dan hari ini saya nak ajak tuan-tuan untuk memahami surah Al-Insan. Saya ambil satu surah, sebab kebetulan datang di sini, di hospital, orang semua pakar-pakar belaka, doktor dan sebagainya. Biar saya ambil surah Insan, kerana ada topiknya yang kena dengan perubatan, dengan sains dan sebagainya. Maka saya cuba bentangkan. Bagaimana nak bentangkan perkara sains depan doktor-doktor semua, saya pun tak tahu. Kalau salah naya ni, salah diam-diam lah saya. Kita cuba. Baik, satu cara untuk kita faham Al-Quran ini dengan lebih mudah ialah kita bahagikan tema dalam surah tersebut ikut tema tertentu. Baru kita mula faham. Kalau kita baca buku perubatan, buku lain-lain dan sebagainya, dia ada tajuk besar, kemudian dia ada subtajuk. Barulah kita perlu faham pengenalan dan sebagainya. Jadi kalau surah Al-Baqarah kita nak baca, macam mana tuan-tuan? Panjang 2 juzuk lebih, 40 muka surat lebih, tak faham. Tapi kalau kita pecahkan, misalnya surah Al-Insan terbahagi kepada 4 tema utama, barulah kita boleh faham. Tema yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat ke berapa. Kemudian tema yang kedua apa dia dan sebagainya. Jadi sebenarnya dalam surah Insan yang kita baca setiap pagi Jumaat ini membahaskan tentang topik saintifik sebenarnya. Pertama tentang penciptaan manusia, kemudian bakinya tentang benda-benda gaib, iaitu tentang balasan orang beriman dan orang kafir, nikmat syurga dan posisi orang taat dan ingkar. Menariknya tentang surah Al-Insan ini ialah dia adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah berarti ini adalah surah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sebelum baginda berhijrah ke Madinah. Itu maksudnya Makkiyah. Surah Makkiyah ini diturunkan kepada orang Islam ketika orang Islam belum ada kuasa politik lagi. Kuasa politik orang Islam sampai di Madinah. Di Mekah mereka ditindas. Kuasa politik dipegang oleh orang-orang jahiliah. Abu Jahal dan sebagainya. Ketika itu umat Islam ditindas, dan umat Islam yang baru masuk Islam ini akidah mereka tidak kuat. Maka dalam surah Makkiyah kebanyakannya Allah cerita tentang akidah, tentang syurga, tentang neraka, tentang motivasi kepada Nabi Muhammad, tentang syurga dan sebagainya untuk menguatkan akidah orang Islam ketika itu. Baik, ini persoalan dia. Persoalannya ialah kenapa dalam surah-surah yang berkaitan tentang akidah, tentang akhirat,
tentang perkara gaib, tiba-tiba terselip banyak ayat-ayat yang saintifik. Ada unsur-unsur saintifik. Disebut sebagai ayat kauniyah. Ini menunjukkan kepada kita bahawa sains ada kaitan dengan akidah, bukan sebaliknya. Dan ini sangat bercanggah dengan apa yang kita belajar dalam sains sekolah menengah universiti dulu. Kita belajar sains, tuan-tuan belajar perubatan dan sebagainya, jumpa tak dalam buku sains ada tulisan perkataan Tuhan, Allah lagi dah tak ada. Kan? Berkaitan dengan syurga, neraka dan sebagainya. Tidak ada. Kerana sains yang kita belajar pada hari ini, yang saya belajar, tuan-tuan belajar dan sebagainya, kita ambil sains ini daripada Barat. Barat dapat sains itu daripada negara Islam. Tapi dia ambil sains, dia buang akidah. Sedangkan sains mempunyai nilai akidah yang paling tinggi. Maksudnya, orang yang belajar sains sepatutnya akidah mereka lebih tinggi daripada orang lain. Sebab tuan-tuan doktor, tuan-tuan jururawat yang selalu tengok benda-benda yang menakjubkan dalam tubuh badan. Tuan-tuan lebih tahu tubuh badan manusia. Saya tak tahu. Sikit-sikit dia tahu. Sepatutnya tuan-tuan akan masuk yang lebih kagum. Macam mana manusia diciptakan dengan begitu sempurna. Takkan tercipta begitu saja. Tentu ada orang yang susun tubuh ini dengan begitu sempurna. Kerana itulah ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran menunjukkan bahawa sains ada sebahagian daripada akidah. Dan di sekolah saya, kita ada subjek sains yang cuba kita Islamkan. Bukan cuba, memang kita Islamkan. Nama dia Tauhid Saintifik. Maknanya akidah diajar dalam konteks sains. Sains dilihat dalam konteks agama. Menyebabkan barulah kita rasa belajar sains itu satu benda yang ibadah. Sains, tuan-tuan, saya tak bijak macam tuan-tuan belajar bidang sains. Saya tak minat sains. Sebab sains saya lihat tidak ada nilai-nilai apa-apa. Tidak ada nilai kemanusiaan dan sebagainya. Saya orang sastra. Saya lebih minat sastra. Sastra ada nilai kemanusiaan. Hanya selepas saya pergi ke Mesir, saya baca buku-buku ulama yang lebih besar, Syekh Majid Zindani, Zakrul Najat dan sebagainya. Mereka ini bukan ustaz bidang fiqh, tapi bidang masing-masing. Ada yang fizik, ada biologi dan sebagainya, mengaitkan ayat Al-Quran, hadis dengan penciptaan, dengan Allah, dengan tauhid dan sebagainya. Dan mula dari itulah saya baru minat sains. Barulah saya nampak sains itu satu benda yang berjiwa. Rupanya dalam sains ada akidah. Dalam satu ayat surah Fussilat ayat ke-53 Allah kata, "Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq." Allah terangkan, kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Ayat ini tak masuk ayat Quran, bukan masuk ayat Quran. Maksud dia ayat dalam bahasa Arab, tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, iaitu di alam ini. Seluruh alam ini, pokok, langit, angkasa, haiwan dan sebagainya, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka sendiri. Dalam ayat ini Allah tujukan kepada orang yang tak beriman. Ini satu perkara yang pelik. Allah kata kepada orang yang beriman, kamu tak percaya aku ini Allah dan aku berkuasa. Sekarang lihat keseluruhan alam ini, kaji dan lihat dalam tubuh kamu sendiri. Kamu akan lihat wujudnya seorang Tuhan. Menariknya hari ini kita lihat siapa yang pelopori sains, siapa yang pelopori teknologi dan sebagainya. Orang bukan Islam, orang Barat. Maka soalan ini sebenarnya ditujukan untuk orang dahulu dan orang kafir yang ada pada hari ini. Juga kepada kita, bila kita belajar sains tapi tak letakkan neraca Al-Quran, bahawa ayat-ayat Allah ataupun Tuhan boleh ditemui dalam tubuh badan kita. Baik, kita tengok tema yang pertama. Mudah-mudahan sempat habis surah Al-Insan dalam sejam setengah. Kalau boleh siap, alhamdulillah, itu rezeki kita lah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insan hinum minad-dah lam yakun syai'an madhkura. Wahai manusia, tidakkah engkau melihat bahawa manusia itu suatu masa mereka tidak ada, kemudian dan mereka tidak pernah disebutkan. Jadi dalam ayat yang pertama ini saja telah membuktikan satu perkara yang cukup besar. Pertama dia kata ialah manusia asalnya tidak ada, kemudian dia ada. Maksudnya ialah ia telah diciptakan. Nampak ayat ini kita baca setiap hari Jumaat biasa saja. Kita baca terjemahan pun biasa saja. Tapi ini sebenarnya akidah yang sedang masalah yang akidah yang melanda dalam ilmu sains pada hari ini. Saya rasa tuan-tuan lebih faham kerana fakta ini bercanggah dengan apa yang kita belajar dalam sains. Dalam sekolah agama, dalam kelas agama, ustaz-ustazah kata kita berasal dari Nabi Adam AS. Tapi dalam sekolah sains, dalam subjek sains, guru kata kita berevolusi daripada beruk.
gambaran poster kat belakang kelas tu, mesti ingat. Saya ingat ada poster macam ni lah, gambar orang beruk naik-naik jadi orang bogey. Jadi kita tengok faham, oh kita ni asal daripada beruk. Nampak simple, ini hanya satu pandangan, kan nampak simple saja, teori saja. Tetapi hakikatnya teori evolution ini tidak ada asasnya di dalam sains sendiri. Sebab itu dua perkara yang paling tidak logik atau tidak saintifik, tidak boleh diterima dalam sains, dua perkara. Pertama, sixth sense, panca indera yang keenam, yang boleh baca fikiran orang, ini tak boleh dibuktikan melalui sains. Yang kedua, evolution. Tetapi kenapa evolution yang tidak ada asas sains ini, sains pun tak boleh yakinkan, tak boleh dipercayai, tapi diterima dalam dunia sains? Kerana teori ini menjadi satu landasan yang besar untuk golongan saintis yang etis menolak Tuhan. Sekiranya manusia berasal daripada beruk, berarti manusia tidak diciptakan. Manusia tidak diciptakan, berarti tidak ada pencipta. Dan ini menyebabkan teori evolution ini memberi pengaruh yang cukup besar dalam ilmu sains. Sikit-sikit semua kaitan dengan evolution dan sebagainya. Sedangkan semua wajah yang digambarkan ini, semuanya direka semata-mata. Tidak ada satu missing link yang ditemui membuktikan bahawa manusia berasal daripada peruk. Maksudnya begini, kalau saya ini manusia, sebelum saya ada beruk yang bertukar jadi saya, mesti ada orang tengah. Yang dia ni makhluk yang ada rupa macam manusia, tapi ada sikit macam beruk. Macam digambarkan dalam ni. Tapi tak pernah ditemui bahawa manusia beruk tidak ada. Mereka cuma boleh mendakwa ada manusia beruk, tapi terbukti itu manusia, cuma bangsa yang berbeza. Nampak seperti ini teori sains yang ringkas, tetapi dia memberikan kesan yang cukup besar kepada dunia. Percaya kepada teori evolution ini menyebabkan manusia percaya dia adalah haiwan. Bila manusia sama dengan haiwan, maka undang-undang dia pun ikut haiwan. Dia tidak ada undang-undang. Dia ada kebebasan sama seperti haiwan. Dia boleh bertelanjang seperti haiwan, boleh berzina seperti haiwan, dia boleh bunuh orang seperti haiwan, kerana dia berasal daripada haiwan. Jadi teori inilah yang menyebabkan dunia tunggang langgang. Mereka percaya manusia yang paling advance, yang berevolusi paling tinggi adalah bangsa Eropah. Bangsa lain seperti bangsa Melayu seperti kita, orang Negro, orang kulit hitam dan sebagainya, dianggap sebagai separuh haiwan. Sebab itulah orang putih, orang Inggeris, mereka boleh menangkap orang kulit hitam hidup-hidup, bunuh mereka hidup-hidup, tangkap mereka seperti haiwan, kemudian dijual seperti haiwan ternakan, menjadi hamba di seluruh negara, tanpa ada rasa bersalah. Kerana bagi mereka, ini adalah haiwan. Malah dalam skandal dunia sains, terdapat keadaan di mana ditangkap budak-budak daripada bangsa lain, dipenjarakan, dibuat seperti zoo. Inilah missing link katanya. Sebagian haiwan, sebagian manusia, sampai akhirnya mati sebab menderita dilayan seperti haiwan. Kesan daripada fahaman ini juga menyebabkan berlaku peperangan di seluruh dunia. Perang Dunia Kedua berasaskan kepada evolution. Kena percaya bahawa untuk berjaya, kita mesti ikut seperti haiwan. Apa dia? Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Siapa yang boleh membunuh lebih ramai manusia lain, dia akan berkuasa. Maka ini menyebabkan orang berlumba-lumba untuk menjajah negara lain, membunuh dan sebagainya, tanpa ada perasaan. Kerana teori evolusi membenarkan semua ini. Jadi kita lihat bagaimana teori evolusi membawa kemusnahan dan penderitaan kepada manusia di seluruh dunia, kerana percaya satu bangsa lebih superior daripada bangsa lain, mengalahkan penindasan, sehingga menggalakkan penindasan dan pembunuhan beramai-ramai. Inilah kesan. Sedangkan ayat pertama kata, suatu masa manusia tidak ada dan manusia telah pernah ada. Jadi teori ini rasanya masih diajarkan dalam kuliah sains, dalam pelajaran sains, dalam buku sains dan sebagainya, bahawa kita ni berasal daripada haiwan. Maka menjadi satu tanggungjawab yang besar untuk kita, untuk guru-guru, untuk mereka yang belajar dalam bidang sains, mengembalikan kepercayaan bahawa Tuhan itu ada, sains itu berasal daripada Allah, daripada Islam, dan teori evolusi seperti ini perlu dihapuskan. Ini baru satu teori, belum teori-teori lain dalam sains yang sebenarnya bercanggah dengan akidah. Maksudnya kita semayang, tapi kita percaya pada teori ini, sebenarnya akidah kita telah berlari. Kita belajar tentang mekanisme
tentang empirical dan sebagainya, yang menyatakan bahawa apa yang tidak boleh dibuktikan bererti ia tidak ada. Itu yang kita belajar dalam sains. Kalau betul benda ni ada, ia mesti boleh dikesan dengan panca indera kita yang 5. Boleh dilihat, boleh disentuh, boleh dibau, dirasa dan sebagainya. Kalau tidak ada, bererti tidak ada. Betul, kita belajar sains dulu kan? Udara macam mana, kemudian bau macam mana. Kita kesan semua itu. Itu betul, bagus. Tetapi ada benda yang kita tak boleh kesan dengan panca indera kita. Apa dia? Apa yang disebut sebagai benda gaib. Macam mana sains nak buktikan manusia yang telah mati kemudian akan dibangkitkan kembali? Cuba buktikan. Ada sains pernah buat. Orang mati, reput dalam tanah, kemudian dibangkitkan kembali, kemudian hidup kembali. Tidak ada. Apakah kebangkitan semula? Tidak ada. Boleh sains buktikan. Nyawa di mana? Boleh sains buktikan mana syurga, mana neraka. Kan kita dakwa ke awang, ada syurga dan neraka. Mana syurga, mana neraka? Tunjuk kat ustaz. Kalau ustaz boleh tunjuk. Kita solat subuh tadi, dapat pahala ke tidak? Mana dosa pahala? Kod ada apps ke buka dosa banyak mana, pahala banyak mana hari ni? Kan tengok, oi dosa banyaknya, kena bertaubat ni. Senanglah kalau ada. Tak tahu. Sebab itu nama dia perkara gaib, sebab itu nama dia beriman. Kita beriman dengan benda yang kita tak nampak, tapi kita tahu itu ada. Kepercayaan kita kepada Allah dan kita Al-Quran yang kita terima. Jadi kalau tak faham Al-Quran, kita nak percaya pada apa? Boleh faham tak macam tu? Jadi kita lihat dalam ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Allah kata, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kamilah yang menciptakan manusia itu daripada setitis air mani yang bercampur. Nabtalihi. Kemudian manusia ini selepas diciptakan, kami uji dia. Faja'alnahu sami'an basiran. Kami berikan kepada dia panca indera pendengaran dan juga penglihatan. Maka dalam ayat ini surah yang diturunkan 1400 tahun dulu, kena ingat. Yang kita belajar tentang bagaimana pembiakan berlaku, kan? Bagaimana sperma bertemu dengan ovum dan sebagainya, kita baru tahu sekarang. 1400 tahun dahulu, orang tidak tahu bagaimana bila berkahwin tiba-tiba dapat anak. Tidak tahu. Bagaimana dalam ayat Al-Quran ini Allah menyebutkan bahawa manusia itu diciptakan daripada air mani yang bercampur. Fakta bahawa air mani menyebabkan lahirkan anak pun tidak diketahui. Ini satu benda ayat saintifik yang saintis tidak boleh fikirkan. Betul, kita boleh buktikan hari ini. Anak bila berkahwin, berlaku persetubuhan, sperma akan bertemu, bercantum dengan ovum, kemudian menjadi janin dan sebagainya. Itu betul. Tapi pernah tak dalam kajian kita, kita boleh tentukan, misalnya dalam beribu-ribu sperma yang berenang untuk mencari ovum itu, pertama kita tanya, macam mana sperma itu boleh bertemu dengan ovum? Apakah sains boleh jelaskan? Kan? Ini saya nak datang ke Mamal ini pun pakai Waze sebenarnya. Ini ada orang teman, okeylah. Kalau orang tak ada teman, saya kena pakai Waze. Itu pun pakai GPS dan sebagainya. Itu pun orang kata apa? Guna pun sesat. Terus kita ada otak. Agak-agak sperma ni ada otak tak? Dia ada pergi sekolah tak? Kau dalam rahim kita ini ada jalan raya, ada petunjuk arah? Tak ada juga. Macam mana sperma ini boleh bertemu dengan ovum? Kalau bukan daripada rahmat Allah. Kalau Allah yang bukan pandukan. Itu sains tak boleh jawab. Kan? Kemudian dalam banyak-banyak ovum tu, sperma itu pula, bagaimana boleh terpilih satu saja untuk disenyawakan dengan ovum tersebut. Itu pun kita tak boleh tetapkan. Siapa yang buat pemilihan tersebut. Kemudian bagaimana ia bercantum, bagaimana ia bergerak daripada tiup itu ke bahagian rahim pula, itu pun tak boleh difikirkan. Kan? Kita cuma boleh tahu bila orang datang mengandung dan sebagainya, kita cek kesihatan dan sebagainya, kemudian lahirkan anak habis. Tapi kita tak pernah persoalkan bagaimana. Lebih-lebih lagi, bila berada dalam perut ibu, siapa yang tentukan wajahnya macam mana? Kita tengok anak kita, kan? Ada yang anak yang rupa macam mak, ada yang macam ayah. Tengok anak saya bersama. Hak sulung muka macam saya. Hak nombor 2, tak ada ni muka macam atuk dia, mata sepet. Atuk dia orang Karak. Mata sepet, biji macam anak Cina. Kalau sesat dekat pasar raya, orang kata anak Cina. Tak ada rupa saya langsung. Kan? Main yang anak dia pula rupa yang macam lain. Jadi, siapa yang tentukan rupa anak kita dalam perut kita? Kita bertentukan, siapa yang tentukan? Betul lah, genetik. Saya tentukan, genetik ustaz, datang daripada gen ustaz. Betul. Siapa yang pilih?
Kenapa hidung dia macam hidung saya? Kenapa tak telinga saya? Kenapa warna kulit dan sebagainya? Fikir benda tu, akhirnya kita terpaksa serah ke Allah balik. Sebab tu kita belajar sains ini menyebabkan kita lebih bertakwa kepada Allah, lebih daripada orang lain lagi. Sebab tu kajian tentang saintifik dan sebagainya dalam pembiakan tentang bagaimana sperma ini dihasilkan, bagaimana ia boleh bergerak, bagaimana kemudian ia berkembang dan sebagainya, menyebabkan kita hairan bagaimana Allah boleh ciptakan sperma itu sendiri. Sudah menakjubkan. Ada sebuah buku yang mengkaji tentang ini, yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu sebenarnya. Ini sebahagian daripada gambar dalam buku tersebut, The Creation of Human Being, penciptaan manusia, yang diterjemah ke dalam bahasa Melayu, menyenaraikan balik supaya kita tengok bagaimana Allah menciptakan pembiakan manusia itu sendiri pun benda yang mustahil berlaku secara kebetulan, melainkan ada Tuhan yang Maha Esa. Kita hari ini bijak, kita mengkaji manusia tentang kesihatan dan sebagainya, tapi kita hanya mengkaji benda yang telah ada. Tapi siapa yang menciptanya? Blueprintnya siapa buat? Allah yang buat. Ada satu manusia yang manusia cipta sendiri, atau makhluk lain yang manusia cipta dengan kesempurnaan yang luar biasa macam ini, mata yang melihat, mendengar dan sebagainya. Tak boleh. Jadi kalau sains dikaji dengan soalan-soalan seperti itu, akhirnya kita membawa bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tiada Tuhan yang mencipta alam ini, manusia ini, melainkan Allah. Maka kita tidak akan kufur lagi. Kemudian disebutkan dalam ayat ini juga bahawa faja'annahu sami'an basira. Kami jadikan pertama pendengaran dahulu, kemudian baru diciptakan penglihatan. Dan disebutkan dalam beberapa ayat Quran yang lain. Jadi rasanya tuan-tuan dalam bidang ini lebih tahu bahawa bayi mendengar lebih baik ketika dalam perut ibu. Mereka tak boleh memandang lagi, betul? Betul kan? Kalau saya salah, ini bacaan saya bukan doktor. Kan dah keluar dari bayi itu pun kita duk agah-agah kat dia kan. Tengok abah, dia bukan nampak pun. Dia ambil masa berapa lama kan untuk mata dia itu biasakan dengan cahaya dan sebagainya. Jadi Allah sebut pertama Allah ciptakan pendengaran yang sempurna dalam perut ibu. Sebab itu apa yang ibu buat, ibu dengar dandut ke, ibu dengar K-pop ke, anak dengar. So kalau dia bergerak tergedik-gedik itu, dia menari ke tu. Kan keluar minat menari pula, nangis je. Dia dengar lah tu. Sebab tu kita Islam, bila ibu mengandung itu, ibu dan bapa digalakkan untuk membaca surah-surah tertentu atau membaca Al-Quran. Bukannya ibu yang kena baca surah Maryam, surah itu, ayah tak payah baca. Tak, dia sama. Jadi apa yang berlaku kepada ibunya, bayi boleh mendengarnya dengan baik. Kemudian sebenarnya bila Allah sebutkan pendengaran dan penglihatan dalam bidang pendidikan, pendengaran adalah faktor utama untuk tuan-tuan belajar, untuk kita belajar. Saya mudir di sekolah Islam Nur Al-Azhar. Saya buka sekolah budak-budak tak betul, budak-budak gila untuk belajar. Jadi perkara pertama dalam nak belajar ialah kena dengar dahulu. Macam hari ini tuan-tuan dengar kan? Tuan-tuan dengar, ini aspek pertama untuk belajar. Kalaulah saya cakap, tuan-tuan nak bercakap, pakai tak ada apalah. Saya bercakap hari ini, apakah saya belajar apa-apa? Tak, saya menyampaikan saja. Saya tak dapat ilmu apa-apa. Tuan-tuan yang dapat ilmu. Sebab itu perkara pertama kena dengar dahulu. Jadi nak dengar itu kena jagalah, tak boleh tidur. Kan? Jadi kalau kita lihat, kita pun belajar tentang apa yang berlaku, bayi boleh berubah menjadi seorang anak semua daripada sini dan sebagainya. Siapa yang tentukan pergerakan ini semua? Tuan-tuan pernah kan bayi yang sihat datang cek sihat, tiba-tiba mati keguguran. Macam mana boleh mati? Bayi yang kita kata tak boleh ni, dia akan kalau lahir bermasalah, tapi lahir dengan baik. Berarti ilmu perubatan kita tak boleh menentukan apa-apa. Sebab tu doktor-doktor yang telah lama dalam bidang ni, berpengalaman, dia faham ubat yang kita bagi itu tak tentukan kesembuhan. Sebab tu dalam akidah, tuan-tuan baca kitab-kitab Jakim ke kitab-kitab lama, dia kata siapa yang percaya bahawa ubat itu menyembuhkan, maka dia syirik. Faham? Sebab tu kadang-kadang kita datang pesakit, marah kita. Ustaz dah salah doktor. Doktor bagi ubat apa ni tak baik-baik pun. Sebab dia ingat bagi ubat tu baik. Sedangkan kita tahu kadang-kadang bagi ubat ni tak serasi, tak boleh, tak baik. Kerana kita percaya yang menyembuhkan adalah Allah. Percayakan pada pesakit. Kita usaha dengan ubat ini, mungkin sesuai, mungkin tidak. Kadang-kadang kita bagi ubat ini sakit yang sama. Ini baik, orang ni tak baik. Kenapa? Faham? Sebab kesembuhan datang daripada Allah. Kita hanya berikan ubat. Sama seperti ilmu.
Kan semua dengar saya cakap hari ni kan. Nampak khusyuk lah kan. Nak tahu faham ke tidak, lepas periksa ni doktor, lepas kuliah ni kita ada periksa jawab misalnya. Agaknya semua dapat 10 patut ke? Takkan sama. Kenapa? Sebab ilmu milik Allah. Ada yang tu, kita faham yang tu, kita lapang banyak. Kalau tidak kita mengajar, mengajar teruk, kenapa tak boleh ni kat sekolah kan? Mengamuk juga kita. Kita bagi ubat ke semua, tak sembuh. Kenapa? Kita mula salahkan diri sendiri dan sebagainya. Sebab kita percaya kesembuhan ilmu datang daripada Allah. Dan kita usaha seboleh yang mungkin. Jadi dalam pendidikan, dengar dahulu, kemudian melihat. Dan sebenarnya dalam banyak ayat-ayat lain disebutkan benda yang sama. Dan sebenarnya terdapat dalam ayat Quran pembentukan seperti ini yang Allah sebutkan dengan detail. Satu benda yang saya rasa dalam sains perubatan sendiri, kita tidak ada istilah. Misalnya mengandung berapa minggu dan sebagainya, kita tidak ada istilah tak? Kita cuma sebut berapa minggu dan sebagainya. Sebut apa itu? Saya tak tahu, saya tak mengandung. Kan Allah kata apa? Summa khalaqna nutfah 'alaqah. Kemudian air mani tersebut kami tukarkan menjadi 'alaqah, segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqatan mudghah. Dan 'alaqah tersebut, segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghah 'idhaman. Kemudian kami ciptakan pada segumpal daging tersebut tulang. Fa kasawnal 'idhama lahman. Dan kami balut tulang tersebut dengan daging. Summa ansha'na khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan jadi satu makhluk yang berbeza. Daripada air mani tadi bertukar menjadi satu makhluk yang berbeza. Jadi perkataan dalam Al-Quran ini diulang-ulang dan diberikan kepada seorang pakar bidang embryologi, Keith Moore. Saya ingat dia menulis buku dalam bidang embryologi ini. Doktor-doktor akan rujuk buku ini. Diberikan oleh Syekh Majid Zindani. Diberikan ayat Quran ini, ditunjukkan kepada Keith Moore dan dia buat kajian tentang ini dan penemuannya dalam bidang embryologi. Apa dia kata? Because the staging of human embryos is complex. Kerana pembentukan embrio manusia dalam perut ini kompleks, kerana dia bergerak cepat. Seminggu, 2 minggu dia dah berubah. Jadi nak bagi satu nama yang khas kepada dia, sukar sebenarnya. Owing to the continuous process of change during development, it is proposed that a new system of classification could be developed using the term mentioned in the Quran and Sunnah. Dia mencadangkan bahawa selepas ini jangan guna lagi term berapa minggu, 2 minggu itu. Gunakan term yang digunakan dalam Al-Quran. Kerana kata dia, the proper system is simple, comprehensive and conform represent empirical knowledge. Kerana istilah mudghah, nutfah, alaqah, mudghah dan sebagainya itu lebih simple, komprehensif, lengkap dan bersesuaian dengan ilmu embryologi yang ada pada hari ini. Macam mana Al-Quran yang turun 1400 tahun dahulu tiba-tiba boleh tepat dengan apa yang manusia kaji? Bukankah itu menunjukkan bahawa Al-Quran tidak ditulis oleh Muhammad yang dia tak tahu apa-apa tentang embryologi? Ilmu embryologi datang kemudian. Macam mana Allah boleh tulis tentang embryologi? Kerana Allah yang menulis Al-Quran, yang mendatangkan Al-Quran adalah Tuhan yang sama menciptakan manusia dalam perut ibu dia. Dia yang menciptakan manusia, maka dia lebih tahu. Dan maklumat itu ada dalam Al-Quran. Maka kita baca, kita jumpa. Jadi Dr. Kismo kata lagi, the intensive study of the Quran and Hadith in the last 4 years have revealed a system of clarifying human embryos that is amazing since it was recorded in the 7th century. Discussion in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. Dia sekali mengakui mustahil maklumat yang disebutkan tadi ini ada dalam Al-Quran dan ditulis oleh manusia biasa, kerana manusia biasa tidak tahu apa-apa lagi tentang embryologi. Tak tahu lagi macam mana anak tu terhasil. Yang tahu buat anak, mereka tahu. Tapi bagaimana? Mereka tidak tahu. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran diturunkan oleh Allah yang menciptakan manusia ini, maka dia lebih tahu. Mengapa tidak kita memahami Al-Quran ini? Selepas Allah menceritakan tentang penciptaan manusia, Allah dah beritahu, aku yang ciptakan manusia daripada Adam, kemudian menciptakan daripada air mani, kemudian berkembang dan sebagainya. Allah kata apa? Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kamilah yang beri hidayah kepada mereka, sama ada manusia yang dulu kecil itu daripada air mani itu berkembang menjadi bayi, keluar membesar menjadi manusia yang hebat. Kami beri hidayah kepada dia, sama ada mereka menjadi orang yang beriman, yang bersyukur, atau orang kafir. Maksud ayat ini mempunyai nilai akidah yang cukup tinggi berdasarkan kepada ahli sunnah wal jamaah. Iaitu, apa yang manusia buat, pilihan manusia. Kita nak buat jahat, Allah akan luluskan. Kita usaha untuk buat jahat, buatlah. Nak berzina, Allah biarkan.
Nak buat baik pun Allah biarkan. Tetapi kemudian Allah akan pertimbangkan. Kerana itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah tak sama dengan Qadariyah. Qadariyah dia percaya apa yang manusia buat semuanya Allah dah tetapkan, maka manusia tak boleh dipersalahkan. Kalau hari ini saya pergi penampak sahabat kita dudukkan kamera ini, dia tak boleh marah saya kata apa? Allah takdirkan saya tampar awak. Macam tu pula kata. Kan? Dia pun tak tampar saya balik. Kenapa tampar saya? Allah takdirkan juga. Nak jawab macam mana? Kan? Tidak ada. Jadi Qadariyah adalah fahaman yang sesat, dan masalahnya tuan-tuan, fahaman Qadariyah semakin berkembang kembali dalam masyarakat kita. Kerana mereka tak faham itu Qadariyah. Dia sebut dengan istilah baru, nama dia menjemput rezeki. Buat satu kebaikan, ni tabung, tuan tabung RM10, dalam seminggu Allah nak balas bila? Itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tak boleh buat satu kebaikan minta Allah balas dalam bentuk keuangan. Bagi RM10, tengok dalam seminggu ni Allah nak balas berapa puluh ringgit pula. Kita beribadah ni, sedekah, solat dan sebagainya untuk dapat pahala di akhirat. Ini kita sembahyang duha, kenapa? Orang kata sebab banyak rezeki. Sembahyang sembah Allah, kita harap rezeki daripada Allah. Allah nak bagi soal lain. Tapi sembahyang kerana Allah. Beribadah kerana Allah. Kita bekerja hari ini pun kerana Allah. Walaupun dia bukan ibadah khusus, dia ibadah umum. Sembuhkan pesakit, layan pesakit dengan baik, mengajar dan sebagainya. Itu ibadah. Tetap dapat pahala. Ini kita nak ibadah, kita nak ganjaran dunia. Teruk sungguh kita nak dunia daripada akhirat. Dan Allah beri pilihan sama ada kamu nak buat benda baik ataupun benda jahat. Ini pelajar saya yang mula-mula masuk sekolah saya dulu, kecil-kecil. Sebahagian dah keluar, sebahagian dah pergi ke Universiti Azhar, Mesir, dalam usia yang cukup muda. Pun begitu Allah kata, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Kalau kamu pilih untuk buat jahat, Allah kata kami sediakan bagi orang kafir ini salasilan, wa aghlalan wa sa'ira, rantai-rantai besi dan juga api yang menyala. Nak buat jahat boleh, tapi nanti aku akan hukum. Berarti dalam pendidikan Islam sendiri dan pendidikan Allah sendiri, Allah meletakkan urutan dalam pendidikan. Kalaulah kata nak semayang boleh, tak semayang pun tak apa. Apa orang sangat nak semayang? Ataupun kata lepas ni keluar jalan nanti kan, siapa nak pakai tali pinggang kereta, pakailah. Siapa tak nak pakai, terpulanglah. Boleh macam tu? Cuba tak pakai tengok. Kedengar tak? Kedengar. Apa tak lagi dalam Islam? Kalau tak semayang tak apa, Allah biarkan kita. Tak. Allah pun kata, kamu tak semayang, kamu buat apa yang aku kata jangan buat, Allah akan hukum. Sebab tu dalam pendidikan, ugutan adalah sebahagian, denda adalah sebahagian daripada pendidikan. Sebab tu rotan mesti dibenarkan. Tak ada rotan, kita tak boleh didik apa-apa. Di sekolah saya, rotan dibenarkan. Tak mahu rotan, balik di rumah. Suruh mak ayah ajar sendiri. Jadi Allah kata, kalau kamu buat jahat, aku berikan sesaan. Allah beri pula tawaran. Pun ini dalam pendidikan. Ada masa dia buat jahat, kita kata, buat jahat, kita rotan. Rasulullah kata, gantungkan rotan di rumah kamu. Apa tujuan dia? Supaya anak beringat. Hari itu kena rotan dah kan? Nak lagi tak? Ugutan. Kalau buat juga, okey, abah rotan. Kan? Tanya mereka dulu. Dalam kereta pun saya ada rotan. Anak 2 orang, setahun-setahun, melompat dalam kereta. Tak boleh nak bawa kereta. Parking tepi jalan. Rotan dulu. Masuk balik. Diam. 5 minit diam. Tu lompat balik. Lepas tu rotan hilang. Lepas dia sembunyikan. Hebat betul. Abah beli rotan baru. Sementara anak besar, tak faham tu, dia sebahagian daripada pendidikan. Jadi tawaran pun ya. Okey, awak boleh hafal ini. Okey, abah akan bagi sekian-sekian. Allah pun buat benda yang sama. Kalau kamu buat baik, Allah kata, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kalau engkau buat baik, maka orang abrar ini akan minum daripada gelas, daripada piala yang campurannya adalah kafura. Allah ceritakan banyak dalam Al-Quran ini tentang nikmat di syurga. Tapi kita tak baca dan kita tak gambarkan apa yang ada. Menarik tentang aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Dan dia adalah mata air yang hamba-hambanya minum, dan yufajjirunaha tafjira. Maksudnya air di syurga nanti kita boleh minta di mana sahaja. Dia bukan air kowe, kita kena bangun letak cawan kan. Ini kita nak di mana, air itu akan terpancar dan masuk ke mulut kita. Allah cuba gambarkan walaupun apa yang ada di syurga jauh lebih nikmat daripada apa yang ada di dunia. Tapi manusia tak pernah ke
Ke syurga, manusia tak tahu. Cuma Allah cerita sikit-sikit. Dan menarik dalam ayat ini ialah dia sebutkan perkataan kafura. Kafura bukan bahasa Arab. Kafura adalah bahasa Melayu, maksudnya kapur. Kapur barus yang kita guna tu. Kafura disebutkan dalam Al-Quran kerana orang Arab ketika itu telah pun menggunakan kafur yang diambil daripada tanah Melayu. Berarti hubungan orang Arab sebelum Islam telah pun ada dengan orang Melayu lama sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada kita. Jadi mungkinlah Islam datang ke tanah Melayu sebenarnya jauh lebih lama lagi, tetapi tidak diwawalkan. Dan Allah gambarkan aina yashrubu biha ibadu yufajjiruna tafjira, bagi menggambarkan kepada manusia bahawa wahai manusia, memang kamu hidup di dunia ini adalah penjara untuk orang yang beriman. Dunia adalah penjara untuk orang yang beriman. Kerana kita terpaksa pakai tudung, panas ya, sian. Kena tambah ekor ni kata. Kan? Sebab kita kena pakai tudung, sekiranya taat kepada Allah. Ini penjara. Kita tidak boleh berzina, kita tak boleh mencuri, kita tak boleh makan riba dan sebagainya. Hidup ini adalah penjara. Maka Allah ceritakan nikmat-nikmat di syurga supaya kita tahan diri kita, tahanlah diri kita wahai orang yang beriman, kerana kelak nanti kelaparan kita, kehausan kita, kepanasan kita, Allah akan balas di syurga nanti. Seolah-olah Allah nak kata macam tu kepada kita. Jadi memang penat. Kerana dunia adalah penjara bagi kita dan syurga bagi orang kafir. Orang kafir buat apa pun tak apa. Tapi akhirat tetap ada. Kalau kita percaya akhirat, maka kita menjadi manusia yang senang. Dalam satu hadis, Rasulullah menyatakan bahawa peliknya orang yang beriman ini, ketika dia senang, ketika dia diberikan nikmat, ketika dia dijulang, dia angkat sebagai pemimpin, kaya raya dan sebagainya, lambung di langit, dia masih sujud di bumi, mengucapkan syukur kepada Allah. Sujud syukur. Ketika dia rebah, ketika dia miskin, ditimpa kemalangan dan sebagainya, dia masih sujud kepada Allah, insaf kepada Allah. Jadi ini yang menjadikan orang yang beriman, dia luar biasa. Sebab dia terima semua qada dan qadar Allah. Ada masa kita senang, ada masa kita susah. Takkan selama-lamanya kita senang dan takkan selama-lamanya kita susah. Bila Allah dah cerita tentang nikmatnya syurga, bahagianya syurga, Allah tawarkan promosi dia di syurga nanti. Allah bagi tahu pula kita, kalau kamu nak masuk ke syurga, inilah ciri-ciri dia. Penuhi ciri-ciri ini, barulah boleh menjadi ahli syurga. Pertama ciri-ciri dia, yufuna bin nasri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira. Pertama ialah mereka ini menepati janji. Mereka bukan orang yang khianat, mereka bukannya orang yang tidak amanah. Yang kedua wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira. Orang yang masuk syurga ialah orang yang takut kepada satu hari yang pada hari tersebut semua orang akan bermuka masam. Hari apa tu? Hari kiamat. Jadi kita hari ini yang buat baik ini, datang ke kuliah sebagainya, pakai tudung sembahyang, kerana kita percaya akhirat pasti akan berlaku. Kita percaya bahawa kita tetap akan dibangkitkan kembali. Kita percaya bahawa bila kita mati, semua amalan kita akan ditanya balik. Percaya itu yang menyebabkan kita tak buat benda yang berdosa. Orang yang tak percaya, dia akan mencuri, dia akan riba, dia akan berzina dan melakukan semua perkara. Seolah-olah syurga tidak ada, neraka tidak ada. Hari ini kita percaya atau tidak? Percaya atau tidak bergantung kepada amalan kita. Kalau percaya, maka kita akan takut untuk buat jahat dan akan berlumba-lumba membuat kebaikan. Yang ketiga ciri-ciri dia ialah wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Perangai yang ketiga ialah orang yang masuk syurga ialah orang yang beri makan apa yang paling disukainya kepada orang miskin, kepada anak yatim dan kepada tawanan. Maksudnya bagi sedekah ini, beri yang terbaik. Bukannya nasi kenduri kita yang masak pagi tadi itu tak habis, pukul 10, pukul 11 baru hantar dekat Mahat Tafiz. Makan habis cerit-berit. Budak-budak Tafiz. Kita masak baru, bagi baru. Bagi pakaian yang baik, bagi pakaian yang elok. Kalau betul kita beriman dengan syurga dan neraka. Kita nak pahala yang terbaik atau pahala second hand? Pahala yang terbaik kan? Maka berilah barang yang terbaik. Jangan bagi barang yang second hand. Melainkan dia memang elok. Diberikan kepada orang yang memerlukan, orang miskin, anak yatim dan asira. Tetapi ciri mereka yang lebih hebat lagi ialah
Apa mereka kata? Mereka dah beri makanan yang paling hebat, beri sedekah, beri wakaf dan sebagainya. Mereka kata, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami beri makan semua ini semata-mata untuk mendapatkan wajah Allah, redha Allah. Kami tak harapkan balasan dan ucapan syukur daripada manusia. Oh, patutlah mereka masuk syurga. Bukan sebab mereka bagi sedekah banyak, bagi wakaf banyak, tapi mereka tak peduli dengan apa yang manusia kata. Mereka hanya nak kepada Allah. Disebutkan wajhillah, maksud dia keredaan Allah. Kerana semua benda baik yang kita buat di dunia ini tak boleh menjamin kita masuk ke syurga. Baik? Kita sembahyang subuh hari ini, sembahyang zuhur nanti, belum tentu menjamin kita untuk masuk ke syurga. Habis buat apa sembahyang? Pula dah. Kerana kita masuk syurga bukan kerana ibadah yang kita buat. Kita masuk syurga kerana atas redha Allah. Dengan redha Allah baru kita masuk syurga. Jadi penderitaan paling besar ialah kita di dunia kita beribadah, bagi nafkah, bagi sedekah, sembahyang dan sebagainya. Tiba-tiba semua amalan kita tak diterima oleh Allah. Apa perasaan kita ketika itu? Terasa sangat rugi kan? Sebab tu kita sembahyang semua niat hanya untuk Allah. Bagi sedekah hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Kalau kita berharap kepada manusia, akhirnya kita akan kecewa. Kalau buat untuk Allah, bila-bila pun tak kecewa. Dia nak pilih jalan perjuangan Islam ini. Ni buat macam abang-abang kita ni. Uruskan dakwah di sini dengan apa? Janji gaji tidak ada dan sebagainya, bukan benda yang mudah. Nak buka sekolah agama bukan tak perit, 6 tahun dah. Perit. Orang kata buka sekolah agama, tak ada. Kita yang habis duit lagi. Perit berhadapan dengan pelajar, berhadapan dengan guru, berhadapan dengan kewangan. Ini kenapa datang ke Maman ni? Cari duit lah. Nak bayar duit guru. Orang tak tahu kita ada duit ke tidak. 20,000 diperlukan setiap bulan. Nak cari mana? Orang lain cari duit untuk beli kereta baru, beli rumah baru, untuk kebahagiaan anak isteri. Kita terpaksa cari duit untuk 58 orang pelajar yang bukan anak kita, kecuali seorang. Seorang je anak saya. Hari semua anak orang lain. Itu benda gila. Dan bila kita nak buat baik, benda yang betul, Allah akan uji kita. Jadi kalau kamu tak bersedia, tuan-tuan tak bersedia untuk ni, tak payahlah buat. Dia berat. Sebab itu kita akan diuji dengan bermacam-macam benda. Sebab itu kita tengok para Nabi, kekasih Allah. Para Nabi kekasih Allah. Tapi kenapa semua Nabi ini diuji dengan ujian yang manusia biasa tak pernah alami? Dihalau daripada tanah air mereka. Hampir semua Nabi dihalau daripada tanah air mereka. Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi apa lagi? Nabi Lut, dihalau. Meninggalkan anak bini, dicederakan, dihina, dikatakan gila, meninggalkan harta. Kan? Dan sebahagian mereka dicederakan dan dibunuh. Kalaulah kata perjuangan ini senang, kenapa para Nabi Allah tak mudahkan? Kan? Masuk Islam semua, dah habislah. Tak. Sebab tu banyak keadaan Nabi Muhammad sendiri bila berdakwah kepada kaum dia, dia kecewa. Dia sedih. Orang tak mahu beriman dengan dia. Nabi kata, Allah kata kat dia, kami hanya arahkan kamu untuk berdakwah. Terima atau tidak, itu bukan urusan kita. Kalau tidak, kita deritalah. Kan? Puas mengajak tak reti-reti. Weh, bebai oh. Nak paling kursi je sah. Tapi itu yang berlaku. Anak kita pun sama. Kan? Nak ajak mengaji bukan senang. Jadi semua perkara ini, syarat-syarat yang disebutkan tadi, pertama, menunaikan janji semata-mata demi Allah. Tidak berbohong. Takut dengan azab Allah sehingga menyebabkan kita melakukan kebaikan, meninggalkan kerosakan, dan kita beri makanan yang terbaik ataupun duit yang terbaik kepada orang yang memerlukan. Kita sendiri dulu buka di Sepang, sekarang berpindah ke Port Dickson sebab ada orang suami isteri yang bagi tanah 2,5 ekar sekali dengan bangunan. Bagi tanah tak pelik, ramai orang tawarkan tanah 6 ekar nak bagi tanah kat Jelebu. Mata tempat, tapi kosong nak bangunkan bangunan berapa juta. Mana saya ada duit. Tiba-tiba ada orang bagi tanah 2,5 ekar, bangunan siap. Bila kita masuk, dia beli semua benda baru. Meja baru, mahal punya tu. Meja, kursi, katil, tilam, semua baru. Hak kita ni, semua yang beli second hand. Mana ada duit? Beli second hand. Bertambah pelajar. Tahun ini 29 orang. Asrama tak cukup. Dia tambah 4 buah kabin. Dia beli sendiri. Itu pun tanya lagi. Semalam datang tanya lagi. Sebelum saya tolak sini. Apa lagi keperluan yang tak cukup ni? Pemadam api ke, CCTV ke apa? Tanya lagi. Sampai kita rasa pelik.
Dia tak rasa rugi ke? Tanah 2,5 ekar dekat PD, tak jauh dari pantai. Kalau jual, kaya dia. Tapi orang faham akhirat. Dia kata apa? Ini yang saya boleh buat. Saya tak ada ilmu. Ustaz ada ilmu. Kalaulah ustaz, saya mudir, saya buka sekolah, semua duit saya nak kena cari. Bila masa saya nak mengajar? Tak boleh. Dia kena ada kerjasama masing-masing. Allah beri anugerah kepada manusia berbeza. Saya ada sedikit ilmu. Saya ada masa. Saya tidak ada keuangan. Saya tak lebih keuangan. Maka itunya saya korbankan. Ada orang kerja, kan? Dia ada duit, ada tanah. Dia korbankan. Sama-sama. Dia bahagia. Kenapa? Setiap hari orang mengaji di tanah dia, di bangunan yang kita buat. Cuba bayangkan. Dia buat kerja lain, pahala mengalir kepada dia dan isteri dia. Kalau orang faham akhirat, dia faham benda ini. Kalau tidak, dia kira Allah ruginya nak bagi duit ni. Baiklah gunakan untuk anak-anak aku. Baiklah aku sedekahkan anak aku. Kan? Dan mereka beri makanan yang terbaik kepada golongan ini, yang memerlukan, dan mereka melakukan semata-mata kerana Allah. Kerana mereka takut kepada hari akhirat yang akan datang. Lalu balasan kepada mereka, Allah kata, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Kerana mereka ini takut dengan hari kiamat yang akan menimpa mereka, dan mereka berbuat kebaikan, membuat kebajikan, lalu Allah beri ganjaran kepada mereka, Allah selamatkan mereka daripada hari akhirat, dan mereka ini berada dalam keadaan nadratan wa surura, bercahaya muka mereka kegembiraan. Kenapa? Kerana semua pahala yang mereka buat di dunia dahulu, kebaikan, diberikan ganjaran. Dia masalah paling besar kita hari ini ialah kita tak nampak dosa banyak mana, pahala banyak mana. Jadi kita tak boleh buat kebaikan, cukuplah aku dah pergi haji dah, lepas tu balik haji, semayang kat masjid pun tidak. Kenapa? Semayang kat Masjid Nabawi dah berapa ribu pahala. Banyak cantik dah. Kan? Kita akan masuk ujub dengan ibadah kita. Tapi bila kita tidak tahu, macam mana? Kita takut untuk buat jahat. Kita takut nak meninggalkan solat dan sebagainya. Kita akan terus berbuat baik sebab kita takut tak cukup. Bayangkan di akhirat kelak ni, kita semua mati, termasuk saya semua mati. Di akhirat tengok buku catatan, sikit lagi saja. Ini kalaulah harta dalam bank aku ni, aku wakafkan ke sekolah Sina ini, kan 10,000 ni, cukup dah nak masuk syurga. Tak cukup sikit saja. Sebab aku simpan ingat nak buat benda lain. Kalau kita boleh faham benda itu. Kalau kita tak faham, kita rasa itu rugi. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah beri ganjaran kepada orang yang sabar ini syurga dan juga pakaian daripada sutera. Maksud dalam ini ialah untuk dapat syurga itu perlukan sabaru. Kena banyak sabar. Tak ada perkara mudah untuk masuk syurga. Kalau Nabi pun diuji, takkanlah kita ustaz biasa ini tak diuji. Kan? Tidak ada rasa susah, tidak ada rasa penat. Sama saja. Tapi yang bagi kekuatan kepada kita apa? Sebab kita baca Quran. Baca Quran, jumpa cerita para Nabi. Mereka pun terseksa sama. Dan surah Al-Qasas, Nabi rasa kecewa. Ni orang Quraisy tidak mahu beriman. Rasulullah hiburkan dia. Macam mana? Datangkan cerita tentang Nabi Yusuf. Datangkan cerita Nabi Musa dan Salam. Supaya Nabi Muhammad tengok mereka ini berhadapan dengan Bani Israel yang lebih susah lagi. Orang lain lagi susah. Maka supaya Nabi Muhammad tenang dan teruskan usaha dia. Jadi kita pun macam tu juga sebenarnya. Penat memang penat. Tapi kena fikir balik. Muttaqiina fiha ala araik. Allah cerita lagi nikmat dalam syurga. Kita ketika itu kan hari ni penat bekerja, pagi petang siang malam, kena pula perempuan balik nak masak nasi lagi, nak jaga anak, penat tak? Penat. Kalau boleh baring sekejap, Allah nikmatnya. Allah kata, jangan risau, ke akhirat kelak muttaqiina fiha ala araik. Orang-orang yang masuk syurga ini mereka terlantar, berbaring di atas sofa-sofa yang indah. Tak payah buat kerja dah. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Dalam keadaan itu tak perlu gaduh panas, tak perlu aircon, tak perlu kenapa? Panas tidak, sejuk tidak, berada di syurga nanti. Iklim panas dan sejuk tidak ada. Macam mana boleh tidak ada? Ini kena faham bagi elok. Bila cerita tentang syurga neraka ini berada dalam dunia yang hukum fizik, hukum biologi semua tak guna dah. Dia macam lain. Jadi janganlah pelik. Misalnya macam mana orang yang dimasukkan ke dalam api neraka, dibakar sampai hantung, kemudian dihidupkan kembali. Jangan nak fikirkan. Itu fizik, biologi zaman akhirat nanti. Bukan zaman sekarang. Jadi ilmu sains yang tuan-tuan belajar tak boleh gunakan di akhirat kelak. Wada niatan alaihim zilaluha wa zulila kutufu wa tazlila.
Terdapat pokok-pokok yang rindang, yang boleh kita capai buah dia. Allah nak gambarkan bahawa di syurga kita relax, makanan ada, buah itu boleh datang sendiri kepada kita. Tak perlu kita minta lagi. Allah, ustaz, takkan nak makan buah dekat pasar raya apa? Ada. Dah, Allah gambarkan macam ni, di syurga nikmatnya lebih lagi. Tapi nak cerita lebih-lebih, kita tak faham. Allah cerita sikit-sikit. Ada sungai susu, ada ini. Kita pun kata, Allah, takkan nak minum susu farm fresh tu dekat pasar raya apa ada. Tak sama. Allah gambarkan sikit-sikit supaya kita nampak. Wa yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanas qawarira. Dan mereka dihidangkan dengan minuman yang bekas-bekas daripada perak. Dihidangkan makanan kepada kita dan keadaan kita berehat saja. Qawarira min fiddatin wa qaddaruha taqdira. Spesialnya piala ini, cawan ini ialah cawan daripada perak ini. Kalau kita minum air, kadang-kadang banyak, kadang sikit. Ini cawan tersebut boleh tentukan banyak mana kita nak. Kita dahaga banyak mana, dia tuang banyak itulah. Dia boleh keluar sendiri. Macam mana nak fikir? Jangan fikir. Bukan ilmu kita. Allah sebut macam ni. Dan inilah nikmat yang Allah tawarkan kepada kita. Dan banyak lagi yang Allah sebut dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita bersabar. Memang penat, jaga anak penat. Tapi kalau anak itu menjadi saham kita ke akhirat, alhamdulillah lah. Nak mengajar penat, bukan tak penat. Penat datang 5 hari sini. Ini baru ceramah yang kedua. Suara dah habis. Duk ada berapa lagi? Ada 10 lagi. Ada 10 lagi nak pergi. Kan? Tapi ini jalan yang kita pilih sebab kita tahu neraka syurga ada dan kita takut neraka, kita nakkan syurga. Jadi kita sabar banyak. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Aina fiha tusamma salsabila. Lagi Allah ceritakan diberikan minum air yang istimewa yang dibuat dari zanjabila, iaitu halia. Dekat kedai mamak pun ada teh halia, ustaz. Ni halia ni buat apa? Tak, halia yang macam tak sama dengan apa yang ada di dunia. Wa yatufu alaihim danu mukhalladun idza ra'ait hasibtum lu'lu'an mansura. Kita pula dilayan oleh pelayan-pelayan yang disebut sebagai wildan. Wildan ini pelayan yang laki tidak, perempuan tidak, pondan pun tidak. Tetapi dia ini cantik, digambarkan seperti lu'lu'ah, seperti mutiara yang bertabur. Punya cantik mereka ini. Mereka ditugaskan untuk melayan orang yang berada di syurga. Wa idza ra'aytahum hasibtahum na'iman wal mulkan kabir. Dan bila kamu tengok syurga datang nanti, kamu akan merasa nikmat dan kerajaan yang cukup besar. Inilah gambaran yang Allah datangkan dalam surah Al-Insan ini. Kemudian pakaian pun Allah berikan pakaian yang mewah. Aliyahum siyabun sundusun wa istabraq wa hulun abdan min fiddatin wa saqum rabbuhum syaraban tahura. Pakaian yang hebat, sutra yang tebal dan nipis, dan diberikan gelang-gelang dan diberikan minum dengan air yang bersih. Haza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Dan semua ini adalah untuk balasan kepada manusia dan sebagai rasa syukur manusia di atas apa yang Allah berikan. Jadi kita lihat dalam surah Al-Insan ini, kalau tengok pada temanya balik, Allah cerita daripada awal tentang penciptaan manusia supaya manusia itu terima bahawa Allah itu ada dan kita diciptakan oleh Allah, dan Allah beri panduan kepada kita sama ada kita nak beriman ataupun tidak. Kemudian Allah bagi amaran, kalau buat jahat kita masuk neraka, kalau buat baik ini balasan syurga dia. Kita nak percaya ke tidak, wallahu alam. Inilah nama dia beriman. Kalau tak beriman, tak ada apalah. Kemudian Allah beri motivasi. Kita dah rasa penat tadi kan. Kita rasa nak masuk syurga, tapi penat, ustaz, nak buat baik. Nak jaga anak, nak jaga suami, nak buka sekolah, nak solat, nak bagi derma dan sebagainya. Allah kata, inna nahnu nazzalna 'alaika qur'ana tanzila. Kami turunkan Al-Quran ini sebagai satu penurunan. Al-Quran itu adalah nikmat yang besar kepada Nabi Muhammad dan umat Islam. Dan Allah kata, fasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah wahai Muhammad dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Kita tak boleh nak ubah, maka kita tetap je hukumnya. Wala tuti' minhum asiman au kafura. Dan janganlah kamu taat daripada orang yang melakukan dosa dan kekufuran. Wazkur isma rabbika bukratan wa asila. Dan banyakkan beribadah. Jadi kita penat, kita letih, baca Quran, bangun tengah malam, berzikir, tahajud dan sebagainya.
Itulah masa kita recharge balik tubuh kita. Penat, kerja balik pukul berapa? Kadang-kadang malam. Balik pula nak jaga anak. Kemudian kan anak pula sakit, suami isteri bekerja, bergaduh pula siapa nak cuti hari ni. Kan semua berlaku belakang kan. Tahu dah, kita pun sama aja. Kita buat orang biasa juga. Itu benda yang kita hadapi. Jadi bila kita lesu, tubuh kita lesu tak larat, iman kita pun tak berapa nak ni, bersolatlah. Solat itu boleh recharge balik bateri kita supaya kita kembali kuat esoknya. Dan Allah kata wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan pada waktu malam bersujudlah kepada Allah. Minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Kita harap kepada manusia, ketika itu kita akan kecewa. Sujud kepada Allah, bisik di tanah, didengari di langit. Inna haulai yuhibbul ajilata wa yazaruna wara'ahum yawman saqila. Sebaliknya orang-orang kafir ini, masalah mereka ialah mereka tergesa-gesa, yuhibbul ajilah. Mereka nak cepat bahagia, mereka nak keuntungan di dunia semata-mata. Kerana mereka percaya bahawa kehidupan di dunia ini adalah di dunia saja. Mereka kata apa? Hidup hanya sekali, jom enjoy. Bagi tahu mereka, salah. Hidup 2 kali, itu masalah. Mati hanya sekali. Sekarang kita hidup, kemudian kita mati dan kita akan dihidupkan kembali. Itu yang masalahnya. Orang kafir tak percaya ni. Mereka percaya kita ni macam binatang. Mati kamu, dah habis. Tidak akan dipersoalkan lagi. Sebab itu mereka tak beriman. Sebab itu mereka buat kejahatan. Asalkan tak kena tangkap. Kalau kena tangkap, naya. Bagi kita, akhirat ada. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Bukankah kami yang menciptakan mereka dan kami yang memperkukuhkan urat sendi mereka? Maksudnya kami yang Allah ciptakan kamu, tiba-tiba kamu dah besar, kamu diberikan kuasa, tiba-tiba kamu ingkar dengan apa yang Allah suruh kerana kuasa yang kamu ada. Wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Kalau Allah nak tukar, nak ubah satu bangsa tersebut, Allah akan musnahkan. Kalau hari ini orang Melayu Malaysia tak mau pada Al-Quran lagi, tak mau beriman dengan Al-Quran, tak mau beramal dengan Al-Quran, tak mustahil Allah akan tukarkan Islam ini ke negara lain. Dan kita lihat hari ini, ketika negara Arab, negara Islam, negara Malaysia, Indonesia tak apa minat dengan Islam, di mana Islam naik? Di Eropah, tuan-tuan. Allah perancang suatu benda yang pelik. Eropah anti-Islam, mereka serang negara Islam, musnahkan Lebanon, musnahkan Syria dan sebagainya. Pelarian-pelarian ini berpindah ke Eropah dan mereka berada di sana. Mereka menjadi satu bangsa yang sangat dimuliakan di Eropah. Kenapa? Kerana pemudanya adalah pemuda yang paling baik, tidak berzina, kuat bekerja, hormat orang tua, hormat perempuan. Maka mereka berkahwin dengan orang Inggeris di sana, orang Perancis, melahirkan keluarga-keluarga Islam. Bercambah dengan sangat banyak sekali. Menyebabkan masjid-masjid penuh di Eropah sampai ke kutub utara. Dalam keadaan salji pun ada lagi. Macam mana mereka nak puasa dan sebagainya. Boleh. Dan sekali lagi anda kata, inna hazi tazkirah faman syaa'a takhadha ila rabbih sabila. Ini adalah peringatan. Siapa yang nak ambil peringatan daripada Tuhan ini, maka ambillah. Kalau tidak ambil, maka tidak ada apa-apalah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Dan apa yang mereka mahu tidak ada melainkan apa yang Allah mahukan. Innallaha kana aliman hakiman. Allah lah yang mengaturkan hidup kita. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah masukkan dalam rahmat dia siapa yang dia nak. Wazalimi na'adda lahum azaban alima. Dan orang yang zalim disediakan bagi mereka azab yang pedih. Jadi dalam surah Al-Insan ini Allah membahaskan tentang keimanan, tentang saintifik yang cukup banyak. Inilah sekolah saya, sekolah Islam Nur Al-Azhar di Port Dickson. Pelajar-pelajar yang masih muda ini dalam usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, mereka diajarkan oleh barisan guru-guru yang hebat. Boleh bayangkan anak kita, cucu kita 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun yang mengajarnya ialah pensyarah. 3 yang belas ini 3 orang doktor. Dr. Muhammad Ismail, pelajar matematik, pakar matematik. Dr. Irwan, pengarah Infat di USIM. Dr. Hafiz Muhyiddin, panel syariah Pulau Pinang dan juga Kedah. Dan mereka nyalai semua ada master, PhD, paling kurang mesti ada BE. Boleh bayangkan bagaimana mereka mengajarkan anak-anak yang semuda ini.
Ini anak-anak ini ialah pelajar kita yang telah pun melanjutkan pelajaran ke Bu'us Al-Azhar, sekolah menengah di bawah Al-Azhar. Yang kecil sekali tu berusia 13 tahun waktu dia pergi. Julai lepas saya pergi hantar. 13 tahun, 15 tahun, 14. Anak saya yang belakang Syekh ni, tu anak saya. Tu yang saya kata muka tak nak rupa saya langsung. Macam apik lah. Sebab ikut tok dia. Tok dia muka apik. Dekat Karak. Depan masjid tu, tu kedai dia. Dan mereka ini dalam usia yang muda telah pun pergi ke sana. Kenapa? Kerana dalam usia yang semuda ini, tuan-tuan boleh percaya tak kalau saya katakan mereka boleh membaca teks kitab Arab tanpa baris dan tanpa makna dengan betul. Sebab itu saya hantar mereka ke sini. Mereka masuk kelas pada hari ini. Dalam kelas mereka, pelajar-pelajar lain semuanya berusia 20 tahun lebih daripada Amerika, Britain, Perancis, Uzbekistan dan seluruh dunia. Mereka saja pelajar yang paling muda, dan Paisa baru ini salah seorang pelajar kita, Anik nama dia, mendapat pelajar paling baik yang berusia baru 14 tahun. Macam mana? Cuba bayang anak kita umur 13 tahun, 14 tahun, berani tak pergi ke Mesir? Masak sendiri, pergi ke sekolah sendiri, tak ada orang urus. Keluar rumah pukul 7 pagi, masuk kelas pukul 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, kelas habis. Kemudian balik pula, masuk tuition pula. Pukul 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pukul 9 baru balik ke rumah. Berapa jam mereka peruntukkan setiap hari untuk mengaji? 12 jam, 13 jam. Cukup meletihkan. Macam mana anak semuda ini boleh sanggup hadapi semua ini? Sebab di sekolah kita latih mereka belajar 10 ke 12 jam daripada awal lagi. Masuk zuhur dah ke? Belum lagi. Dia baca sendiri ya. Dan pelajar-pelajar pergi ke sana, ini namanya Nisa, pergi ke sana dan mereka boleh bersama dengan Syekh, belajar bahasa Arab, belajar berbagai kitab lagi. Boleh bergambar dengan Syekh lagi. Sebab di sekolah kita mereka sudah boleh baca kitab Arab, bercakap Arab dan mereka faham Arab. Dan usia yang cukup muda, dan pelajar inilah yang saya kumpulkan seluruh Malaysia. Kemaman baru ada seorang, baru tahun ini seorang. Saya mencari lagi wakil daripada Terengganu. Pelajar yang bijak, yang akhlak elok, yang mak ayah sanggup berkorban. Yang Nisa tadi bukan orang kaya, hantar anak ke Mesir. Mak dia jual kuih. Rumah pun kecil saja. Tapi sanggup hantar ke sana. Sebab anak bijak. Kita mencari mereka ini dalam usia 10 tahun ke atas, di mana mereka akan belajar di sekolah kita dengan 25 subjek atau lebih. Untuk disiapkan ke Universiti Al-Azhar. Hari ini keluar SPM, ada anak-anak yang ambil bahasa Arab. Kalau ada anak SPM yang ambil bahasa Arab, sebenarnya boleh sambung ke Universiti Al-Azhar tanpa stamp. Asalkan boleh bahasa Arab B, pendidikan Al-Quran, Sunnah, pendidikan Syariah, dapat B. Kemudian bahasa Melayu, Inggeris dan Matematik B. Boleh pergi ke sana. Al-Azhar sediakan satu fakulti khas untuk orang yang bukan Arab, dengan profesor-profesor yang hebat sampai tahap master. Ini ada. Kalau anak tuan-tuan ada, mari jumpa saya ke SPM dapat cemerlang. Sebab kita nak ramaikan lagi pelajar kita untuk pergi ke Universiti Al-Azhar, balik ke Malaysia dan berkhidmat dengan kita, insya-Allah, berkhidmat untuk negara. Dan kita adakan kursus bahasa Arab setiap tahun, setiap Disember. Kalau anak tuan-tuan ambil bahasa Arab SPM tahun depan, tapi bahasa Arab D, C ataupun paling baik E, jumputlah datang, kita cuba baiki dalam masa hanya 2 minggu. Bolehkah faham bahasa Arab 2 minggu? Cubalah tengok macam mana. InsyaAllah selepas ni kita akan ada satu seminar Tadabbur Surah Al-Mulk di Dewan Masjid Geliga Kemaman. Kalau tadi kita habis Surah Al-Insan, ini Surah Al-Mulk yang lebih panjang lagi, 2 jam, 9.30 sampai 11.30. Masuk percuma. Kalau ada ke lapangan, saya alu-alukan datang, insya-Allah. Jadi ini buku yang saya hasilkan. Jika berminat boleh dapatkan hari ini, dan buku-buku lain pun ada di belakang sana. Saya ingat setakat itu dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.